Bro As, Yang berhormat, bila saya sebut incidence of poverty dan deprivation of home ownership, transportation, income, education, ya, Melayu teruk. Tetapi quote di sini, ya, di kalangan China dan India pun significantly high among retirees. Jadi kalau orang dia cakap ini dari segi umum, orang Melayu nak dengar begitu, dia kata yang Melayu miskin, Cina kaya. Ini sebenarnya dangkal atau jahil. Sebab memang ada ramai Cina kaya, tapi saya tahu pengalaman saya di Permatan Pauh dulu dan sekarang di Port Dickson, ada juga Cina miskin. Ya. Jumlah Melayu besar. Tetapi bila kita sebut kemiskinan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, miskin. Jadi harus ada usaha menangani masalah tersebut. Kalau kajian yang saya sebut tadi tentang deprivation ini, dia memang jelas dia jumlah tinggi rendah. Dia tak kata hanya satu kaum. Paling tinggi orang Melayu. Tetapi kalau di kalangan paling miskin dalam kategori pesara, orang India. Jumlah Cina itu significant. Jadi oleh demikian pendekatan kita harus pendekatan telus bagi semua rakyat di negara kita. Yang berhormat Port Dickson, selain akhir seperti saya nak pindah ke hal lain. Ya. Silakan. Yang berhormat, antara perkara untuk kemiskinan antara kaum, nampaknya masih ada persepsi mengikut stereotip kolonial bahawa kaum Melayu ialah melas, Cina ialah tamak dan sebagainya. Setuju atau tidak yang berhormat Port Dickson, masa sudah sampai bahawa kita keluarkan daripada persepsi ini seperti yang dikatakan oleh Syed Hussein Alatas dalam buku beliau, The Myth of the Lazy Natives. Di dalam era baru ini, kita hendak keluarkan dan ubah minda kita tentang colonial stereotypes. Setuju atau tidak? Selayang. Buku Hussein Alatas itu memang teks kita dulu, Myth of the Lazy Native, mitos pribumi malas. Dia menyanggah sebenarnya konsep kolonial. Penjajah ini punyai mantra yang tetap bahawa semua indigenous tribes ini malas. Dijawab oleh Jose Rizal, pejuang Filipina, dia katanya the indolence of the Filipinos. Menjawab prasangka oleh penjajah Spanyol. Dan masalah kita di sini ialah pandangan ini menjangkiti rakyat Malaysia. Mana ada Melayu, cendekiawan Melayu, profesional Melayu juga memberikan andaian yang sama. Teori malas, tidak mau bekerja, tanpa menekankan apa yang umpamanya John Rawls, Amartya Sen menyebut bahawa justice is fairness. Beri kemudahan dulu, beri ruang kepada mereka, beri kesempatan kepada mereka. Dia tak kerja, buang mereka. Tetapi belum kita beri kemudahan kepada dia, sekolah pun robek, kemudahan tak diberikan, kemudian kita berikan leteran tentang sikap mereka. Jadi benar yang disebut oleh Selayang, saya nak sebutkan di sini, kita harus lebih matang, lebih bertanggungjawab. Saya sebagai seorang Muslim, suka untuk menerima faham perkauman sempit. Saya suka. Ya. Saya besar di kampung Melayu, saya belajar di Kolej Melayu, Kuala Kangsar. Saya mula aktif dalam Persekutuan Bahasa Melayu, Universiti Melaya, yang cukup garang pada masa itu. Saya aktif dalam Pelajar Islam dan Angkatan Belia Islam. Dan saya tidak dapat menerima pandangan sempit perkauman dalam menangani masalah-masalah ini, kerana bagi saya kekuatan Islam itu pertama, ia menekankan keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada penekanan Islam itu mesti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu penekanan tentang keadilan dan ihsan, humanity itu sangat penting. Terima kasih, masih hidup. Baik, saya nak
tentang bangkitkan isu yang lain sebelum akhir, kerana ini menyentuh juga tentang bila kita bercakap soal perkauman, ya. Ada orang kata oleh itu kita jadi less Malay. No. Saya adalah di antara daripada dulu soal bahasa Melayu mesti ditingkatkan. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi jangan ditolak ansur. Kadang-kadang dalam jabatan kerajaan surat menyurat dalam bahasa Inggeris. Ini tidak boleh diizinkan. Ya. Maknanya dan salahnya saya rasa salah kita kerajaan. Ya. Jadi oleh yang demikian soal Melayu yang isu Melayu, bahasa, Islam, kedaulatan raja-raja Melayu, hak istimewa Melayu yang termaktub dalam perlembagaan tidak harus dipertikai. Tetapi ia tidak boleh diberikan sebagai sijil untuk menolak hak dan kebebasan orang lain. Ini prinsip yang telah kita sepakati. Ya. Soal kaum, walaupun disinggung di sini kadang-kadang kita main-main. Saya pun ada juga kadang-kadang gurau. Kalau orang tu hitam sikit, saya maksud sendagurawan. Tapi bila saya mula belajar Islam, saya percaya rakan-rakan saya pun tahu, bahawa ini disanggah. Ada kes pengalaman Rasulullah SAW dengan tak kala Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat, seorang pejuang, seorang rakyat, seorang yang sangat prihatin terhadap orang miskin. Tapi dia pernah panggil Bilal, Sayyidina Bilal, yang kulit hitam, bibir tebal, dari Habasyah, dulu hamba abdi. Dia panggil Yabna Sauda, hai anak orang perempuan kulit hitam. Yabna Sauda, wahai anak orang gelap, orang hitam. Ada yang mengatakan dia bukan maksud menghina, dia cuma bagi tahulah kulit hitam. Tetapi apa jawapan Rasulullah SAW? Itu jawapan sangat tegas. Sehingga saya ada pengalaman pribadi saya. Saya panggil anak saudara saya seorang Pak Hitam. Saya lepas itu tak berani lagi dah. Walaupun sendagurawan. Apatah lagi kalau maksud menghina. Rasulullah menegur, innaka umuruun fika jahiliyah ikhwanukum khawlukum. Maknanya menyinggung orang dari segi warna kulit, kaum ini dan budaya ini sebenarnya menepati characteristics of a jahiliyah society. Ini dalam hadis. Saya tak mau singgung, bukan maksud saya, minta maaf. Saya tidak mau singgung dari segi pribadi sini yang dipertua. Saya nak beritahu tanggungjawab saya, pengajaran yang saya perolehi. Bila di sekolah kita selalu gurau. Saya di sekolah sebelum ke Malay College tu sekolah Stowell School, High School, Cina, India, memang kita panggil macam-macam. Saya kadang-kadang tak faham makna dia apa. Pandai-kuti, kita tak tahu makna dia. Tapi kenyataan itu perkataan-perkataan menghina. Dan saya kena minta maaf. Kena ingat. Ya? Maknanya sungguh kata Rasulullah kepada Abu Dzar, seorang yang sangat mulia, pribadi yang sangat baik dan pejuang yang jaga, sangat prihatin, menegur khalifah-khalifah. Kerana kalau ada rumah besar, jubah hebat, semua dia tu sangat, tapi ditegur, dalam dirimu masih ada sifat dan perangai jahiliah. Kerana menyebut tentang orang dari segi keturunannya, warna kulitnya. Apa rumusan? Ikhwanukum khawlukum. Saudara kamu itu, saudara itu, Bilal itu, saudara kamu, adik-beradik kamu juga. Ya, Bilal, hamba, abdi, yang miskin, yang bibir tebal, kulit hitam, berakhir sebagai gubernur Madinah. Itu pengajaran kita. Jangan sentuh sama sekali. Jadi saya tahu perdebatan ini kerana Agung juga sebut tentang kedudukan Islam, jadi saya bawa tentang isu ini, jangan terkata tak relevan pula. Kita nak sentuh juga tentang satu warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang sangat popular.
Saya ingat lagi, Pontian, masa mula-mula saya dilantik menjadi Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Itu di antara tugas yang pertama saya buat dengan kelulusan Perdana Menteri pada masa itu, Tun Mahathir, iaitu mengedarkan warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Gubernur Amirul Mukminin masa itu, Khalifah, kepada Malik bin Al-Harith Al-Ashtar, Gubernur Mesir. Dan ini dia cakap soal bukan saja soal keyakinan, akidah atau hukum, dia cakap soal etika dalam pemerintahan dan kerajaan. Ya. Jangan golongan elit, golongan khusus, juga penguasa menuntut atau memberatkan ketua mereka untuk menjamin kesenangan hidup mereka. Maknanya politik ini percaturan di kalangan penguasa elit untuk mengagih habuan di antara mereka. Tetapi tidak membantu orang lain yang menghadapi kesukaran. Mereka tidak ada kecenderungan untuk menegakkan keadilan. Kalau dalam konteks sekarang, keadilan itu milik penguasa, sang penguasa. Siapa yang berkuasa, dia hentam golongan yang lawan. Jadi ada personal vendetta. Saya tak mau pertahankan sesiapa. Ya. Sebab itu kalau kita nak kaji, nak ambil tindakan, jangan kerana permusuhan politik, jangan kerana kita mendera orang yang tidak menyokong kita. Ini pengajaran kepada semua. Baik. Tapi perumusan daripada warkah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ialah mengingatkan kita supaya jaga rakyat, jangan dengki terhadap rakyat atau khianat terhadap rakyat. Berlengah dari apa yang kau tidak nampak. Jangan pula cepat menerima hasutan dari penghasut, kerana penghasut itu adalah pengkhianat walaupun ia nampak seperti orang baik. Saya bagi matannya tafsir sendiri-sendiri. Saudara, dalam etika pentadbiran ini, ya, kita ingat, ada orang kata, oh kalau gitu Anwar sebagai Ketua Pembangkang dia nak sentuh sebelah sana. Tidak. Saya juga menyentuh pihak kami untuk mengingatkan. Kerana kami juga pernah merasa apa itu kuasa. Dan kuasa itu amanah dan akan bertanggungjawabkan. Ya. Kerana Rasulullah SAW dalam hal ini menyebut, ya, ada kaum sebelum kamu, bila orang besar, bangsawan masa itu, VIP, mencuri atau merompak, mereka dibebaskan. Kalau rakyat marahin yang di bawah, yang lemah, yang miskin, mencuri, hukum terus ke atas mereka. Innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihumus syarif taraku wa idza saraqa fihimudh dha'if aqamu alaihil hadd. Maknanya, Ustaz ramai ni untuk maaf baca. Saya mengaji surah orang putih. Binasa kau. Tuan Yang Bertuah, binasa sebelum kamu ada pemerintah, ada kerajaan. Binasa. Kerana apa? Bila golongan bangsawan, golongan elit, kaya raya yang senang, jawatan tinggi, merompak, mencuri, mereka dengan mudah dibebaskan. Dan tapi kalau rakyat yang susah, yang miskin, mereka itu cepat dihukum. Ya, mudah-mudahan jadi pengajaran peringatan kepada kita semua tanpa kecuali. Dan saya sikit boleh.